Kemana ibu kita pergi, kita boleh ikut serta dalam hidup kita. Tapi sampai selama-lamanya kah? Tak. Cukup 9 bulan, 10 hari, Allah paksa kita keluar daripada kandungan ibu kita. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan aku, yakni Allah, mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Allah sebut wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukan mana-mana doktor, bukan mana-mana bidan. Bukti bagaimana Allah yang keluarkan kita. Ramai mana orang yang dia nak melahirkan anak dalam keadaan yang doktor tunggu-tunggu tak keluar. Di saat mana doktor tak tunggu, keluar pula dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika ad-dinul qayyimah. Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan pada kamu illa liya'budullah. Semua perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan diri kamu hamba kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlasnya kamu dalam beragama. Hunafa, dan bersihnya daripada perkara yang syirik. Wa yuqimus salah, kamu diminta supaya mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan kamu diminta supaya tunaikan zakat. Wa zalika ad-dinul qayyimah, inilah agama yang paling lurus yang aku sediakan pada diri kamu, iaitu Islam. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Ustaz Muhammad Sayuti yang dihormati ahli kuasa penggerak, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita ini, di mana kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang sentiasa diingati sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan lahir Rasulullah, dan bulan ini juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah. Bulan yang alim ulama sentiasa nak suruh kita sentiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak berjumpa dengan majlis-majlis ataupun ingatan-ingatan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegini. Tapi apabila jarak kita ni semakin jauh, masa kita ni semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu alim ulama dia ajar supaya kitanya buat majlis-majlis dan kita buat ingatan-ingatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nak suruh, kalau kita tanya tujuan apa kita buat dan kita ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya nak suruh kita ni tahu matlamat perjalanan hidup kita,
Jangan kita ni hidup dalam keadaan hanyut dan kita hidup dalam keadaan tak tahu arah tuju dalam hidup kita. Sebab kita tahu bahawa bila kita hidup di atas dunia ini, ramai di kalangan kita ni dia tak sedar dalam hidup dia perjalanan yang sebenar yang perlu dilalui dalam hidup. Di kalangan kita ni kalau kita hidup, kita tak tahu sebenarnya kita nak apa dalam hidup. Nak apa dia dalam hidup ini yang menyebabkan kita perlu diingatkan, perlu disebut sepanjang masa. Kerana ramai di kalangan kita ni hidup je begitu. Tiba-tiba satu hari dia mati. Dia mati itu berakhirkah perjalanan hidup dia? Tak. Dia kena hidup lagi. Lepas pada dia mati, dia kena hidup lagi lepas pada tersebut. Hidup di alam yang ketiga yang perlu kita lalui, yang disebut dengan alam barzah. Kita pernah hidup di alam pertama, dipanggil alam kandungan ibu. Itu alam pertama dalam hidup kita. Kemudian sekarang kita hidup baru di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua benda yang hidup atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua ni, sekejap lagi kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga ni alam yang disebut dengan alam barzah. Alam yang kita kena hidup di alam tersebut. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik kita. Ni alam yang perlu kita lalui. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, habis dah perjalanan hidup, tak lagi. Kita akan hidup di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Ni alam yang kita kena hidup. Sama ada alam bahagia ataupun alam celaka, ataupun bahasa kita syurga ataupun neraka. Mudahnya kita nak sebut demikian. Lepas pada kita hidup di alam syurga dan alam neraka, ada lagi ke perjalanan hidup lepas pada sebut? Tak ada dah. Bila sebut saja tentang syurga neraka, lalu Allah sebut dalam Quran, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga selama-lamanya. Bila sebut saja neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka tu sampai bila-bila. Lepas pada berakhirnya orang yang terakhir yang keluar daripada neraka untuk masuk dalam syurga dalam keadaan merangkak. Dalam hadis Rasulullah cerita panjang. Bila masuk saja, akhir saja orang yang dalam neraka dimasukkan ke dalam syurga. Namanya Juhainah. Disebut demikian. Nama tu Juhainah. Seorang lelaki yang merangkak masuk dalam syurga. Saat itu dia nak masuk syurga tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita dia nak masuk syurga ni orang yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala suruh dia masuk dalam syurga. Masuk kamu dalam syurga. Bila dia sampai depan pintu syurga tu, dia tengok dah padat dah. Gambaran dia dah padat dah dalam syurga. Sampai dia sebut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Allah, nak masuk macam mana dalam syurga ni ya Allah? Tak muat dah ya Allah. Dia sebut demikian. Lalu Allah dia paling tu Allah kata paling balik, masuk balik. Allah sebut demikian sampai 3 kali. Nampak gambaran itu. Lepas pada masuknya Juhainah akhirnya, lalu bila dia nak masuk tu, dia nak masuk tersebut yang terakhir tu, Allah Subhanahu wa taala kata masuk. Kali yang 3 dia sebut. Bila disebut kali yang 3 tu suruh masuk, lalu dia sebut, ya Allah, kamu nak mainkan aku ke ya Allah? Dia sebut. Dia marah pada Allah. Seolah-olah dia kata, Allah, kamu nak mengejek aku ke ya Allah? Tak muat dah dalam syurga tu. Penuh dah dalam syurga. Lalu di saat tersebut, Rasulullah tersenyum. Sampai nampak gigi gerham Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis itu, yang cerita tentang orang terakhir yang keluar daripada neraka, dan orang yang terakhir masuk dalam syurga Allah. Lepas pada itu, ada mati lagi ke lepas pada sebut? Tak ada mati dah. Saya nak sebutnya tentang perjalanan dalam hidup kita ni, perlu sampai ke sana, sampai kepada syurga ataupun na'udzubillah min zalik, dihumban ke dalam neraka.
lima alam yang kita hidup ni, lima alam yang kita hidup ni, kalau kita perhati betul-betul, kita hidup dalam keadaan paksaan Allah. Allah sedang paksa kita, sedang bergerak kita ni. Dalam keadaan kita perhati, dalam kandungan ibu lagi. Bila masuk saja benih seorang lelaki, masuk benih lelaki dalam rahim seorang perempuan. Malaikat pegang benih tersebut. Benih yang pertama yang bergerak melaju ke depan tu, dalam keadaan itu malaikat pegang terus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, waktu mana masuk saja benih itu, tak kurang lebih kurang 40 juta ekor sperma yang ada dalam benih yang dimasukkan dalam rahim seorang perempuan. Ada seekor saja yang laju ke depan. Yang laju ke depan tu malaikat pegang terus. Malaikat tanya terus, ya Allah, nak jadi ke tak jadi manusia ni Allah? Nak buat ke tak buat manusia ni Allah? Allah sebut jadikanlah manusia. Bila sebut jadi manusia tu, malaikat lepas terus. Malaikat lepas, kemudian tercantum dengan telur daripada orang perempuan yang disebut dengan ovum. Bila tercantum saja, kemudian terbentuk yang disebut dengan zygote. Menjadi zygote, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi fetus. Ibu-ibu faham ke tak faham, buat faham lah senang itu. Nampak macam termenung masing-masing. Walau mana sekalipun, nak sebutnya, semua proses itu dipaksa oleh Allah. Allah paksa. Sampailah kita hidup dalam kandungan ibu. Cukup 4 bulan 10 hari, Allah hantar malaikat. Tiup ruh, fayunfakhu fihi ruh. Ditiup ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bila tiup je ruh, lepas pada 4 bulan 10 hari mula bergerak. Kandungan kita ni. Bila bergerak dalam kandungan ibu tu, saat mana nak bergerak tu, dia hantar malaikat untuk tulis tentang 4 perkara. Bikatbi rizki. Kamu tulis tentang yang pertama, tulis tentang rezeki orang yang nak hidup ni. Rezeki dia banyak mana. Dia dapat tak dapat bering, senang ceritanya. Kemudian dia ni, bahasa yang kita nak sebutnya, hidup dia ni macam mana, rezeki dia, kerja apa dia, kamu tulis malaikat. Yang kedua, tulis wa ajali, ajal dia. Bila dia nak hidup, bagaimana perjalanan hidup dia, kemudian mati dia di mana, bagaimana, dan di tempat mana kematian dia. Kemudian yang 3 malaikat, kamu tulis terus wa amali, amalan dia. Tulis orang yang nak hidup ni, dia kahwin dengan siapa, kemudian dia dapat anak berapa orang, dia tinggal di mana. Ni semua ni kamu tulis. Sebab tu Islam larang jangan tilik, jangan terlibat dengan ilmu tilik. Kan kita ni kan suka sangat kan, kecil-kecil dulu kawan-kawan kita ni suka tekan kat sini kan, tekan kat sini keluar 2 biji, 2 orang anak lah tu, dia sebut demikian. Tekan lagi kat sini keluar lagi 2 biji lagi, 4 orang, dia sebut demikian. Keluar tengok 8 orang sekarang. Nak sebutnya tilik ni Islam larang. Ini punca ni. Kalau kita tanya kenapa jadi demikian, kerana Allah dah tulis wa amali. Kamu kahwin dengan siapa, kamu tinggal di mana. Kemudian kita tak terfikir dalam hidup kita ni tinggal dekat indera sempurna. Ini nak sebutnya demikian, tapi semua dah ditulis oleh Allah. Kemudian tulis yang keempat, tulis sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Hidup dalam kandungan ibu ni seronok ke tak seronok? Seronok. Siapa yang tak seronok hidup dalam kandungan ibu? Duduk makan free, berjalan tak kena tambang, dipanggil. Kemudian hidup dalam kandungan ibu ni, hidup dalam aircon 24 jam. Kemana ibu kita pergi, kita boleh ikut serta dalam hidup kita. Tapi sampai selama-lamanya kah? Tak. Cukup 9 bulan, 10 hari, Allah paksa kita keluar daripada kandungan ibu kita. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan aku, yakni Allah, mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Allah sebut wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukan mana-mana doktor, bukan mana-mana bidan. Bukti bagaimana Allah yang keluarkan kita. Ramai mana orang yang dia nak melahirkan anak dalam keadaan yang doktor tunggu-tunggu tak keluar. Di saat mana doktor tak tunggu, keluar pula dia.
Ramai mana di kalangan kita yang dianya melahirkan anak dalam bas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas. Ramai mana orang melahirkan anak dalam keadaan tak bersedia. Nurse sebut tahan ya kak, tahan. Jangan keluar lagi, tahan. Doktor tak sampai disebut. Kita ni tahan, keluar juga dia. Keluar juga. Keluar ni, bukti siapa yang keluar? Allah yang mengeluarkan demikian. Kemudian kita hidup di alam yang kedua ini. Hidup menjadi bayi. Saat mana menjadi bayi? Sonok tak sonok? Sonok. 5 keadaan pula kita lalui. Syekh Abdullah Haddad, dia sebut, start daripada kita keluar tu, Allah mula perangkapkan dengan 99 perangkap kematian. Mula-mula keluar daripada kandungan ibu, dalam hadis Rasulullah cerita, 99 perangkap kematian mula diperangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita pernah demam, hampir-hampir mati. Kita pernah lemas, hampir-hampir mati. Ini boleh terlepas dalam hidup kita. Menjadi bayi, sonok. Siapa yang tak sonok jadi bayi? Makan disuap, tidur didodoikan. Kemudian berjalan ke mana pun orang dukung kita. Kemudian kita saat yang indah dalam hidup, menjadi bayi. Jalan ke mana saja pun orang geram dengan kita. Cuik pipi kanan, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana seronoknya di saat mana menjadi bayi. Bayi seronok. Tapi dalam seronok Allah paksa kita menjadi kanak-kanak. Dikanak-kanakkan kita. Dijadikan kita seorang kanak-kanak yang membesar. Jatuh rebah kita bangun. Sampai seronok jadi kanak-kanak. Seronok. Kerana masa ni tak pernah pening kepala. Tak pernah kita sakit. Tak pernah kita mengalami dipanggil tekanan pada kita. Tak ada tanggungjawab di saat demikian. Dalam keadaan seronok, cukup umur 9 tahun, Allah paksa kita menjadi remaja. Remaja menjadi dalam hidup kita. 9 tahun, permulaan perjalanan untuk keremajaan dalam kehidupan. Pada diri seseorang. Mula kita menjadi remaja. Seronok menjadi remaja, seronok. Saat yang indah juga dalam hidup kita. Remaja ni masa yang kebingungan dalam kehidupan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, asy-syababu syu'batun minal junun. Saat remaja tu satu juzuk daripada juzuk kegilaan. Kita jadi gila-gila dalam hidup. Nak tahu kita gila-gila saat remaja ni? Cuba tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar kita saat mana kita remaja dahulu. Mesti kita geleng kepala kan? Muka sapalah macam ni kita sebut. Nampalah pakai macam ni. Saat remaja kita. Remaja-remaja gila-gila kan? Saat dia, cuba tengok anak-anak remaja. Gila-gila boleh panjat pohon daripada dahan ke dahan. Boleh kita berlari di atas batas padi. Kita boleh sanggup untuk merenangi sungai yang deras. Saat remaja. Gila-gila kan? Cuba tengok remaja-remaja naik motor. Macam mana? Gila-gila kan? Meniara atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila, memandang orang gila pun geleng kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya saat keremajaan hidup. Tapi sekejap je kita. Lalu Allah menitikan usia kita ke usia dewasa dalam kehidupan. Mula kita sampai usia 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mula kita menjadi dewasa. Sekejap je dewasa dalam hidup kita. Di antara 20 tahun sampai usia 40 tahun dianggap kita dewasa. Bila kita sampai usia 40 tahun, Allah paksa kita untuk meniti usia tua. Masuk saja usia 40 tahun, kita mula tua. Tua tak ada orang nak jadi tua. Mana ada orang nak jadi tua? Setengah-setengah orang kalau orang panggil dia makcik, marah dia. Apa makcik-makcik? Kakak lah dia sebut. Dia sebut demikian. Tak naknya jadi tua. Sanggup makan pil anti penuaan, tua juga dia. Sanggup pakai lotion anti kedutan, kedut juga dia. Nak sebutnya, dalam usia 40 tahun, kita mula menjadi tua. Tua yang pertama, sampai bila? Dalam hidup kita, sampai usia 60 tahun. Tatkala mana kita sampai usia 60 tahun, masa itu masa kematian dalam kehidupan. Allah mula jadikan, masuk saja umur 60 tahun, masa mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun, maka kita nak tak nak kita mesti berjumpa dengan kematian. Lalu kita mati, dimatikan oleh malaikat Allah. Disebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa akan merasai kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala ganjaran dalam hidup kamu semua di hari akhirat. Faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah. Siapa yang berjaya dipesong daripada neraka Allah dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz. Orang inilah orang paling berjaya dalam hidup. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut kehidupan dunia ni satu nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Mata'ul ghurur, Allah sebut demikian. Kemudian kita mula masuk dalam kubur. Dipaksa oleh Allah untuk masuk dalam kubur. Hidup ke tak hidup dalam kubur? Hidup. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu hidup ke tak hidup? Bila masuk saja dalam kubur, hari pertama kita dalam kubur, kita nampak dah. Tak payah masuk dalam kubur lagi lah. Waktu mana roh kita ni menghadap depan Allah, keluar roh daripada mata, kemudian menghadap depan Allah, kemudian turun balik. Turun balik. Allah tentukan kita sama ada syurga ataupun neraka. Berdiri di hujung kepala kita. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa waktu mana dahi kita dikucuk di atas dahi kita. Kita nampak siapa yang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat badan kita digosok untuk dimandikan di saat tersebut. Kita nampak orang yang mengkapankan jenazah kita. Kita nampak saat mana orang usung jenazah kita membawa ke kuburan. Sampai di kubur, kita nampak di hujung kaki kita mula berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Saat mana kita mula diangkat, kemudian nak diturunkan dalam kubur, kita rasa pengalaman pertama dalam hidup kita. Untuk saat kita barzakh, turun saja jenazah kita tu, poing terus. Rasa terus himpitan kubur. Mula rasa dan letak jenazah kita, orang hadap muka kita, orang buka muka kita, bau tanah depan muka kita. Kedengaran suara di bawah telinga kita, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Hidup ke tak hidup? Hidup. Orang tutup je liang lahat kita, dengar tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun. Bila dengar tanah-tanah yang turun tersebut jatuh atas liang lahat kita, kemudian bunyi dup, 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 dup. Sampai pagar lutut je orang ke bumi jenazah kita. Berdiri dah malaikat muka dan nakir di hadapan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Mula di saat tersebut kita mula kena jawab pertanyaan malaikat muka dan nakir di dalam kubur. Dan mula kita hidup di alam barzah. Hidup malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam-malam yang seterusnya pada kita di alam barzah. Sampailah kita dibangkitkan balik. Bangun di padang mahsyar. Saya nak sebut bagaimana proses paksaan Allah. Allah paksa kita. Paksa kita ni sampai dalam kubur kena paksa lagi. Nak jawab, tak nak jawab, kena jawab dalam kubur. Bangun di padang mahsyar. Bila bangun di padang mahsyar, kita sibuk tanya, man ba'athana min marqadina? Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita tidur, tiba-tiba hari ni kita bangun balik, dengar satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita pun dengar balik, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, benarlah yang disebut oleh nabi-nabi, rasul-rasul di atas dunia dahulu. Kita ingat balik kenangan kita datang ke masjid ini. Mula kita nampak balik, Allah tunjuk balik, oh betul lah aku kena hidup balik lah. Aku sekarang ni betul lah kita nampak. Turun malaikat, mula kepung kita. Sebelah saf, dikepungnya manusia dan juga jin. Bila dikepung manusia dan juga jin, malaikat kepung, malaikat mula cabar. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Wahai puak-puak jin dan juga manusia, cuba kamu nak lari sekarang, cuba kamu lari sekarang. Ya ma'syaral jin wal ins, kalau kamu ada di kalangan kamu yang rasa dia mampu lari sekarang, lari sekarang. Famfudhu, lari kamu sekarang. Atas dunia dahulu kan, kamu bukan main lagi beralasan. Kalau orang ajak, jom kita pergi dengan ceramah, dia boleh jawab, tak boleh lah, ada pekan sehari lah pagi ni. Dia boleh jawab. Atas dunia kan, banyakkan cabang, banyakkan hala dalam hidup kita. Kalau orang kata, saya nak datang ke rumah awak lah hari ni, misal contoh, kita boleh jawab, hari ni tak boleh lah. Kita boleh jawab, hari ni ada tetamu lain nak datang. Kita boleh jawab. Di dunia ni kita jawab. Tapi, bila sampai di akhirat, fanfuzu, cuba kamu jawab sekarang. Lari kamu sekarang. La tanfuzuna illa bisultan. Allah sebut, tak ada seorang pun yang boleh terlepas saat ini kecuali yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa sampai pada mahsyar, sampai diumban dalam neraka ataupun dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini insya-Allah. Para hadirin sekalian, saya sengaja memulakan ni nak suruh para ibu-ibu sekalian, kalian cuba berfikir panjang sikit. Dalam hidup kita ni, kita hidup ni kita kejar apa sebenarnya? Kita hidup atas dunia ni, ibu-ibu nak apa dia sebenarnya? Dalam hidup kita ni, ni yang saya nak sebut. Benda apa yang sebenarnya kita nak dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, sampai perlu dalam hidup kita ni, begini sekali hidup kita. Hidup kita ni kan, ramai mana orang turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Ibu-ibu dalam perjalanan hidup kita berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni. Kemudian ada di kalangan kita sampai tak tegur siapa dengan orang tu, tak tegur siapa dengan orang ni. Sampai kita jadi buruk akhlak dalam hidup kita. Sampai sebegini sekali dalam hidup kita. Kita nak apa sebenarnya? Dalam hidup kita ni kita nak apa dia? Yang sebenarnya, oleh kerana saya cerita tadi, perjalanan kita ni bukan di sini. Perjalanan kita sampai mesti di sana. Benda apa yang kita sedang kejar? Sampai letih badan kita. Sampai penat hidup kita. Sampai putih rambut kita. Sampai dalam hidup kita ni, lunyai tubuh badan kita. Kita nak apa dia dalam hidup? Sebenarnya kita nak apa dia dalam kehidupan kita? Saya tanya, saya jawab sama kita. Saya nak tunggu jawab lambat sangat. Saya tanya, saya jawab. Ramai orang kita jawab, saya nak harta Ustaz. Itu jawapan yang kebanyakan di kalangan kita. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kadang-kadang turun hari ni, minggu depan baru balik ke rumah. Kadang-kadang tak kenal keluarga dalam hidup. Setengah-setengah di kalangan kita. Kita nak apa dalam hidup? Ada yang jawab, saya nak harta Ustaz. Saya nak harta. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar, Rasulullah mengajar sahabat-sahabat dan ajar kita semua. Harta tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Rasulullah ajar demikian. Kamu jangan kalut dengan harta. Jangan kamu ingat harta menjadikan diri kamu mulia. Rasulullah mula ajar pada sahabat-sahabat, banyakkan bersedekah. Rasulullah pesan demikian. Wahai orang perempuan, kamu banyakkan bersedekah. Dengan tujuan nak suruh tanggalkan rasa nak pada harta. Tamak kepada harta. Ramai di kalangan kita begitu. Sanggup berkelahi dengan jiran tetangga. Punca apa? Nak pada harta. Sanggup di kalangan kita berpaling arah dalam kekeluargaan. Punca apa? Punca kerana harta. Cuba perhati betul-betul. Ramai mana di kalangan kita tak bertegur siapa adik-beradik kerana berebut harta. Berebut harta ni di kalangan kita. Lalu kita tanya, Allah lahirkan kita di atas muka bumi ni untuk dapatkan harta. Biar harta kita jadi banyak, Allah akan muliakan kita dengan harta tersebut. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, harta tidak memuliakan kalian. Siapa yang banyak harta, Rasulullah pesan, dia akan penat di hadapan Allah nanti. Lagi banyak kamu harta, lagi penat kamu depan Allah nanti. Kerana harta ni bukan satu kemuliaan pada diri kamu. Kan ada orang kita kan, dia dalam hidup dia nak pada yang tu, nak pada yang ni. Tamaknya dalam hidup dia terhadap harta. Sampai dia tak rasa nilai agama tu menjadi besar. Dia rasa harta tu menjadi besar. Rela tak datang sembahyang maghrib,
Niaga pambalik je dekat pasar malam. Minta maaf yang kalau ada yang niaga pasar pambalik ni. Nak sebabnya rela tak semayang, rela tak tutup aurat. Semata-mata apa dia? Semata-mata untuk nak dapatkan gaji. Rela kerja jual arak. Jual arak. Semata-mata nakkan gaji. Gaji sebanyak mana? Nak dibandingkan dengan neraka yang kamu akan hadapi di hadapan kamu. Nak pada harta ni satu benda yang sedang dipupuk oleh manusia. Datang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar harta tidak memuliakan kami. Sahabat-sahabat Rasulullah sebut, ada sahabat-sahabat Rasulullah, kalian jumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Rasulullah dah pesan, siapa yang jumpa orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kekayaan dia, 2/3 agama kamu sudah dileburkan di sisi Allah. Yang kaya bukan orang, yang kaya ialah Allah. Yang kaya ni ialah Allah. Huwal ghani. Dia yang kaya. Kamu jangan cepat kagum tengok handbag orang, dia panggil. Jangan cepat kagum tengok jubah orang. Kamu jangan cepat kagum tengok kain tudung orang. Kamu jangan cepat kagum tengok yang disebut dengan pemilikan harta benda seseorang. Jangan. Kerana semua tu pinjaman Allah yang Allah bagi. Ada manusia yang kaya, Allah hinakan dia dengan kekayaan yang ada. Siapa dia? Qarun. Qarun kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je. Satu-satu manusia yang boleh buat emas atas dunia. Yang boleh buat emas. Kita ni pembeli emas, dia panggil. Manakala yang boleh buat emas, siapa dia? Qarun. Qarun boleh buat emas. Allah bagi ilmu sains pada dia sehingga kan dia boleh buat emas. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Dengan kekayaan Qarun, Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini dengan kekayaan Qarun sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Ni kejaran yang pertama di kalangan kita. Sehingga kan Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Jangan leka dalam hidup. Rumah kamu jangan melekakan kamu. Kenderaan kamu jangan melekakan kamu. Dalam hidup kamu, harta benda kamu, la tulhikum amwalukum. Jangan dilekakan harta benda kamu dengan an zikrillah, daripada mengasihi Allah. Allah sebut demikian. Yang pertama. Yang kedua, ada orang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa dalam hidup? Saya kejar tahta Ustaz. Saya kejar tahta, merebut jawatan. Ni pun ada juga di kalangan kita. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. JKKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut. Orang kita ni terhadap jawatan tu dia jadi tamak. Nak pada kedudukan. Dia rasa bila dia dapat jawatan, dia jadi mulia. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, jawatan tidak memuliakan kamu. Kamu jangan ingat kamu akan mulia dengan jawatan. Seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Jawatan, kerana apa dia? Kerana bila kamu pegang jawatan, kamu kena tanggung jawatan itu, dan kamu kena jawab terhadap jawatan tersebut. Tanggungjawab dipanggil demikian. Jawatan laisa tashrifan walakin taklifan. Rasulullah ajar demikian. Jawatan tidak memuliakan kamu, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ajar demikian. Kita ibu-ibu jadi isteri orang ni, ibu-ibu rasa bangga ke? Tak lagi, tunggu di akhirat. Jawatan, jadi suami orang pun menyesal di hadapan Allah. Jadi suami orang ni, Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, anak-anak melarikan diri daripada mak ayah, adik-beradik melarikan diri di antara satu sama lain. Kenapa larikan diri? Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni.
hari masing-masing memikirkan macam mana nak suruh selamat diri masing-masing. Semua kena bertanggungjawab. Jumpa di akhirat nanti, suami tengok isteri, suami sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut ada suami, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Anak-anak sebut, kamu jangan mengaku engkau berdua ni mak ayahku. Jangan mengaku. Kenapa jangan mengaku? Kerana masing-masing rasa tak selamat, tak tunai tanggungjawab di antara satu sama lain. Tanggungjawab yang tercuai dalam hidup dengan apa yang kita pegang. Pegang status seorang isteri dalam hidup kita. Selama mana kita pegang status sebagai seorang isteri, tanggungjawab besar kita terhadap suami kita. Menjadi seorang suami, bertanggungjawab besar terhadap isteri dia. Dalam hidup dia, isteri dia tak solat, isteri dia tak tutup aurat. Manakala dalam hidup, di akhirat nanti masing-masing Allah tunjuk. Tengok saja suami, geleng kepala isteri. Jahat sungguh suami aku. Tak sangka suami aku yang lakukan kerja demikian. Suami, Allah tunjukkan perangai isteri. Rupa-rupanya dia ni yang curi duit aku. Rupanya. Selama ni nak sebutnya demikian. Nak gambarkan segala benda di akhirat nanti Allah tunjuk anak-anak semua melarikan dia. Kenapa? Tanggungjawab dalam hidup yang tak tertunai. Ada orang besar jawatan atas dunia, Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Contoh yang mudah, besar jawatan dia sampai Allah rakam kata-kata Fir'aun waktu mana dia mengaku jadi Tuhan. Allah rakam Fir'aun, merasa dia hebat, dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut iblis terkejut. Katanya iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku pun sedar diri, katanya iblis. Yang Fir'aun pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa dia mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit dalam hidupnya. Fir'aun tak pernah sakit dalam hidup dia. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Gaut tak ada, gaut. Fir'aun dalam hidup Fir'aun, Covid ni tak kena langsung. Disebut dalam kitab Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak lagi. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebutnya gambaran kejaran apa yang kita kejar dalam hidup. Dalam kehidupan kita ni, kita nak apa dia dalam hidup? Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Mengejar rupa. Yang ni pun satu penyakit yang dialami di kalangan orang perempuan. Nak suruh jadi cantik. Sibuk dengan, cuba tengok tokoh-tokoh kosmetik tu kan. Kaya-kaya tokoh kosmetik. Tokoh kosmetik sebut. Dia nak ajar pada orang perempuan, selahkan kecantikan anda. Padahal dia sendiri pun tak cantik-cantik. Nak sebutnya gambaran bagaimana dia rela dia nak menipu kita. Tokoh kosmetik sibuk nak memutihkan muka. Nak suruh muka putih, lengan hitam legam dia panggil. Nak kita hidup dalam keadaan terpedaya. Nak menjadi cantik. Rasulullah ajar, kecantikan tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pernah pandang luaran kamu dan bagaimana jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang ialah yang disebut dengan hati kamu dan amalan kamu. Para hadirin sekalian, kalau kita tak kejar yang ni, kita kejar apa dalam hidup? Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ajar, kamu jangan hidup ini mengejar harta. Jangan sibuk kamu mengejar tahta. Jangan sibuk kamu mengejar rupa. Tapi sibuklah kamu mengejar syurga. Dalam hidup ni, jangan tak kejar syurga. Kalau ibu-ibu tak kejar syurga, ibu akan terlepas syurga dan terjumpa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni yang saya nak maksudkan. Dalam hidup ni, jangan kita kalut dengan kejaran dunia. Tetapi kalutlah untuk mengejar mendapatkan syurga. Untuk apa? Rupa cantik, harta benda banyak, kereta mewah, segala benda ada atas dunia. Bila mati masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Manfaat apa dalam hidup kita? Segala-gala kita memiliki di atas dunia. Kita ada rumah,
kita ada pasangan hidup yang handsome, kita ada yang anak-anak yang cerdik, kita ada yang disebut dengan segala apa di atas dunia kita ada. Tapi bila masuk kubur, masuk terus dalam gaung-gaung neraka Allah. Tak ada nilai langsung kehidupan. Lalu bila begitu, jadilah wanita-wanita pengejar syurga. Jadilah muslimah yang hidup menjadi hidup kita ni dapatkan syurga. Kat dunia ni lagi orang dah tahu dah kita ni ahli syurga ke tidak. Dalam hadis Rasulullah, tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannah aw ahlun nar?" Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal seorang tu dia ahli syurga ke orang tu ahli neraka di dunia ni lagi ya Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah? Ya Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah kata ya. Boleh kenal orang tu ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Boleh kenal terus di atas dunia. Tapi jangan pula lepas pada ni kita pula tengok kawan kita, aku tengok muka neraka dah engkau. Jangan agaklah masuk syurga. Jangan pula kita demikian. Cuma saya nak sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita jadi ahli syurga atas dunia ni lagi. Saya nak sebut sikit tanda-tanda ahli syurga bagi seorang perempuan yang dia menunjukkan dia dapat syurga Allah di dunia ni lagi. Bahasa yang mudah, orang perempuan ni orang yang paling ramai dalam neraka dan paling senang untuk masuk dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Rasulullah kata, kala mana perempuan itu, seorang perempuan itu, aku berdiri depan pintu neraka Allah, aku dapati paling ramai di kalangan umat aku yang dihumban ke dalam neraka Allah ialah orang perempuan. Rasulullah sebut demikian. Orang perempuan yang paling ramai dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang perempuan paling ramai dalam neraka Allah? Kerana dia tak jaga dua perkara. Dua perkara je dalam hidup dia yang dia tak jaga. Yang digambarkan oleh Rasulullah. Bahasa yang kalau kita nak simpul, yang pertama, dia tak boleh jaga hubungan dia dengan Allah. Dia tak boleh jaga hubungan dia dengan Allah dan juga Rasul. Yang kedua, orang perempuan dia tak boleh jaga hubungan dia dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya. Yang ni yang menyebabkan bila dia nak masuk dalam syurga, tertutup pintu syurga untuk dia. Padahal dia ni mudah sangat untuk masuk dalam syurga Allah. Orang perempuan ni, dia jaga Allah dan juga Rasul, dia jaga hati suami dia, dia mati masuk dalam kubur, terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terbuka luas segala pintu-pintu syurga Allah untuk diri dia. Tapi kenapa yang perempuan ini ramai sangat dihumban dalam neraka? Sehingga kan dia tak terjaga dalam hidup dia ni untuk dimasuk dalam syurga Allah. Kerana dia tak jaga yang ni lah, kawalan dia. Alim ulama sebut, oleh kerana hati dia terpikat dengan dunia. Hati dia tu terikat dengan dunia. Dan hidup dia terpengaruh dengan dunia. Yang menyebabkan sukar untuk dia nak melepaskan diri dia daripada ikatan-ikatan dunia yang mengikat diri dia untuk melayakkan dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita nak suruh kita nak menjadi wanita dambaan syurga? Perempuan seorang muslimah yang menjadi dambaan syurga. Yang pertama, alim ulama sebut, pastikan hidayah yang ada pada kita jangan tertanggal. Yang ni kena jaga. Yang pertama sekali dalam hidup, pastikan hidayah yang Allah bagi pada kita ni terlekat dalam hidup kita. Sentiasa melekat. Lekat daripada diri kita. Kenapa? Hidayah ni tak semua orang dapat. Tak semua. Orang yang datang ke masjid ni, tak semua dapat datang. Pagi ni. Ramai yang tahu. Tapi tak ramai di kalangan kita yang tahu, yang boleh datang di saat mana dia tahu dia boleh datang. Hidayah ni maksudnya bimbingan Allah. Allah tolong bimbing kita. Allah tarik jasad kita. Allah bawa tangan kita ni, Allah tunjuk, ni jalan yang perlu kamu lakukan. Itu dipanggil hidayah. Sehingga kan tiap kali mana kita solat, kita tak berhenti lagi baca doa. Start daripada kita mula akhir balik sampai sekarang ni, doa kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa tak berhenti lagi baca doa? Doa sama je 17 kali sehari kita baca. Kenapa? Hidayah ni boleh tercabut daripada jasad seorang. Allah nak bagi itu pun susah. Yahdi man yasha. Allah pilih orang yang tertentu untuk diberi hidayah. Wa man yudlillah falan tajidalahu sabila. Siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tak akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia.
Maknanya dalam hidup kita ni, contoh manusia yang tak dapat hidayah siapa dia? Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasulullah. Wa imra'atuhu, dan juga isteri dia, hammalatul hatab, kerja dia untuk kumpulkan kayu untuk buat khianat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah sebut tak ada nilai langsung harta benda yang ada pada dia, harta kekayaan dia. Oleh kerana dia hilang hidayah dalam hidup dia, menyebabkan dia ni hilang nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni hidayah dipanggil. Contoh hidayah ni cerita panjang, saya tak sempat nak cerita pagi ni macam mana hidayah dalam hidup kita, sehingga Rasulullah dia pesan baca doa dalam hidup kita. Di antara doa yang diajar supaya kita nak kekal dalam hidup kita ni, kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, jangan kamu pesongkan hati aku setelah mana kamu bagi hidayah dalam hidup aku. Dia panggil perubahan diri. Perubahan ni berlaku, sehingga kan baca doa lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni kita baca sepanjang masa, kerana hati kita ni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lebih laju daripada air yang menggelegak. Air yang menggelegak tu laju, hati manusia lebih laju daripada itu, terbolak-balik. Hari ni para sekalian boleh bersama dengan suami isteri, besok lusa tiba-tiba berubah perangai. Ada di kalangan kita minta cerai dengan suami. Kenapa jadi demikian? Kerana dia berbolak-balik. Berbolak-balik. Pergi reunion je misal contohnya, pergi reunion, berjumpa bekas pakwa lama, yang menyebabkan berbolak-balik hati ni. Ni contoh bagaimana hati yang tertarik dengan hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, siapa yang nak masuk syurga, pastikan dia dapat hidayah. Kalau kita nak dapat syurga, kita kena dapat hidayah. Sebab bila kita mula melangkah kaki kita nak masuk pintu syurga tu, mulut kita akan sebut, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah kerana memberi hidayah pada kami jalan ini. Mulut kita akan sebut demikian. Ulama sebut, bila kita nak dapat syurga, yang pertama dapatkan hidayah Allah. Yang kedua, setiap muslimah kita ni kena banyak di kalangan kita meminta ampun kepada Allah di atas kesilapan yang kita lakukan. Istighfar sepanjang masa. Perbanyakkan minta ampun. Ibu-ibu, dalam hidup ibu-ibu, mulut ibu-ibu tu sebut dia panjang masa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam hidup kita minta ampun. Kenapa dia? Kerana dosa kita terhadap Allah dan juga Rasul, dosa kita terhadap suami kita. Dua benda ni sering kali terjadi dalam hidup. Minta ampun sepanjang masa. Dalam kehidupan kita, minta, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Rabbi firli. Mulut kita ni sebut Allahumma firli. Ya Allah maafkanlah aku, ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang dan ulang. Ulang dan ulang dalam hidup. Kerana kita ni, orang perempuan ni orang paling senang nak buat dosa. Dosa dengan Allah, dosa tinggal solat. Bila dosa tinggal solat, ibu-ibu, yang sering kali ibu-ibu tertinggal, bila kita uzur. Bila orang perempuan uzur, kadang-kadang dia dah masuk waktu zuhur, dia biarkan saja waktu zuhur. Bila dia nak semayang, tengok-tengok darah kotor keluar, dia tertinggal waktu zuhur. Dia biarnya pukul 2 petang baru nak solat. Tiba-tiba pukul 1 dah masuk waktu zuhur, dia tinggalkan. Dia tertinggal waktu pukul 2 petang dia nak solat, tengok-tengok darah kotor datang, yang menyebabkan dia tak boleh solat. Dah dia tinggal waktu zuhur. Misal contoh demikian. Satu lagi, bila dia berkerjaya, waktu darah kotor dah kering, pukul 9 pagi. Katakanlah pukul 9 pagi, pukul 11 pagi, darah kotor dah kering. Dia sedang bekerja. Kat mana dia mandi? Dia tak mandi. Zuhur dia tak mandi. Asar dia tak mandi. Balik kerja, sampai petang dia mandi. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup. Solat. Ramai orang perempuan tinggal solat. Buka aurat. Orang perempuan mudah sangat dia nak buka aurat dalam hidup dia. Dosa dia dengan Allah. Terbuka aurat dalam hidup. Orang perempuan seluruh tubuh badan dia menjadi aurat, kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan
yang tak menjadi aurat dalam hidup ni. Orang perempuan tanya, orang lelaki aurat di antara lutut sampai pusat. Kenapa orang lelaki sikit? Tak aci ya, katanya orang perempuan. Orang perempuan banyak. Lalu dijawab alim ulama, kerana orang perempuan Allah jadikan dia cantik, jauh lebih cantik daripada orang lelaki. Allah jadikan dia cantik. Orang perempuan rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik, segala dia cantik. Bahkan kadang-kadang suara dia pun jadi cantik. Allah pesan, wala takhda'na bil qaul. Orang perempuan, isteri Nabi, kamu jangan lentuk-lentukkan suara kamu. Nanti fayatma'al ladina fi qalbihinna marad. Kalau kamu lentuk-lentuk, ramai lelaki-lelaki yang akan berpenyakit hati mereka. Ini kesan daripada, nak sebutnya, aurat orang perempuan. Orang perempuan ni cantik. Suara pun jadi cantik. Sampai peringkat, suara ni alim ulama kata, kalau merdu sangat, dia jadi aurat. Jadi aurat. Kalau tak merdu, suara tak berapa merdu, tak apa. Tapi kalau suara ni merdu sangat, jangan ditayang-tayangkan di khalayak ramai. Bahaya dipanggil. Habis orang perempuan yang kata, habis tu kami merdu ni, nak buat apa suara kami? Dah merdu sangat. Untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk menambahkan rumah tangga. Kita tanya, bila Ustaz? Bila tidurkan anak? Ni tugas orang perempuan. Tidurkan anak, mesti ibu-ibu. Bangunkan anak, tugas bapa. Dalam rumah tangga dipanggil demikian. Ini kehidupan kita demikian. Tidurkan anak malam-malam. Bapa tak boleh tidurkan anak. Tak tidur anak. Saya dah cuba 2-3 kali dah. Mencuba 2-3 kali. Memang payah anak nak tidur. Anak saya nak tidur, kita dodol sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pejam, dia celik. Dia pejam, dia celik. Dia tengok muka kita tu, dia sibuk tanya, Umi mana Umi? Mami mana, dia tanya. Mami mana? Nak sebutnya, tanya mak. Sibuk tanya mak. Kita kata, kenapa? Tak boleh dengar suara Abi, takut. Dengar suara kita ni, bergegar jantung dia. Anak sebutnya. Datang Umi dia, dodolkan anak, senang je. Sebut, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Sebut gitu tu lena je terus anak. Bukan anak dengan bapa-bapa anak pun lena. Nak sebutnya suara. Bangunkan anak, ibu tak boleh bangunkan. Bangunkan anak bapa. Ibu bangunkan anak, bangun sayang, bangun, subuh. Bangun, kejap lagi Umi. Dia pegang kepala Umi tu, terlentuk dengan Umi tu. Tapi, bapa bangunkan anak, dehem je. Terduduk terus. Terduduk terus. Saya ingat kecil-kecil dahulu, ayah tu kadang-kadang buka pintu pagar je, keteng tu, bangun dah menyorok bawah katil terus. Nak sebutnya, suara bapa, Allah jadikan demikian. Orang perempuan tanya, kenapa orang lelaki tak banyak aurat dia? Kerana orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang perempuan rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, lengan dia cantik, semua cantik. Orang lelaki kepala dia hodoh, tengkuk dia hodoh, lengan dia hodoh, betis dia hodoh. Yang cantik dia di antara lutut sampai pusat dia, cantik dia. Itu orang lelaki. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan demikian. Tak percaya, cuba try orang lelaki berjalan belah kain. Tak ada siapa nak memandang. Macam tiang jamban je nampak dia. Tak selera langsung. Tapi orang perempuan berjalan belah kain, mata lelaki tu klik-klik memandang. Halal haram dipanggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan demikian. Di sinilah keampunan Allah diperlukan. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan suami. Ramai orang perempuan berkasar dengan suami kalian. Terang ibu-ibu, kalian kebanyakan di kalangan kita begitu kan. Dengan suami kasar, dengan jiran sebelah, dengan kawan-kawan elok je lembut. Kebanyakan di kalangan kita demikian. Lalu kita biarkan perasaan itu. Suami pula, bila dia berumah tangga, saya sebut semalam pun saya sebut, orang lelaki belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut simpan dalam hati. Ni perangai orang lelaki. Orang lelaki dia begitu. Belum kahwin sibuk tanya orang perempuan. Adik-beradik berapa orang? Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Dia jadi demikian. Dalam hidup dia. Belum kahwin, orang lelaki banyak mulut. Tanya, adik-beradik berapa orang? Orang perempuan balas sikit je. Teka, dia sebut.
Teka. Kemudian tanya tinggal kat mana? Agak-agak dia sebut. Pendek dia jawab. Tapi bila dah kahwin, mulut dia tu jadi banyak menyinggung hati suami. Dah kahwin tu, mula suami ni terasa hati. Orang lelaki bila dah kahwin, dia simpan je dalam hati. Dia pendam je dalam perasaan dia. Yang menyebabkan akhirnya dia derhaka pada mak ayah dia. Ni yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Dalam tak sedar kita mengajar suami kita bercakap bohong dengan mak ayah dia. Dengan mak ayah kita, mak mertua, ayah mertua. Kadang-kadang kenapa? Suami jadi takut dengan isteri. Ni penyakit yang sedang dialami oleh orang Melayu lelaki kita. Lelaki terakhir dia panggil. Melayu lelaki terakhir ni takut bini dia panggil. Yang sedang dialami takut, dalam tak sedar dia rasa takut. Ni takut dengan isteri dia. Kenapa? Isteri dia sentiasa angkat suara. Saya sebut dah malam. Ibu-ibu, kalian angkat suara depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Kalian buatlah amalan apa pun, angkat je suara. Habislah amalan yang kita buat. Jangan buat demikian. Jangan angkat suara depan suami. Jangan angkat suara. Dengan suami ni, sebagaimana seorang suami, dia tak boleh angkat suara depan mak ayah dia, mak mertua dia, ayah mertua dia. Demikian seorang perempuan, jangan angkat suara dia di hadapan suami dia. Angkat suara, sindir suami je. Sindir je. Bapa engkau tu memang macam tu. Dia sebut pada anak-anak perempuan dia. Bapa engkau tu memang begitu perangai dia. Sejak kahwin. Dia sebut. Sejak mula-mula kahwin begitu. Dia mula sebut. Suami ni simpan perasaan. Ibu-ibu ingat. Bila ibu-ibu meninggal dunia, ibu-ibu boleh masuk syurga. Tak ada syurganya. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala mana Fatimahuz Zahra, dia bergurau dengan Sayyidina Ali, suami dia. Tengah-tengah borak petang-petang tu, tiba-tiba terkeluar perkataan yang kasar daripada mulut Fatimah. Terdiam Sayyidina Ali. Tak sangka dia Fatimah bercakap demikian dengan dia. Sayyidina Ali membatukan diri. Diam je. Fatimahuz Zahra, dia tengok suami dia dah mula mendiamkan diri bercakap, dah mula tak jawab, diam tu. Fatimahuz Zahra perasan suami dia sedang rasa hati dengan dia. Cepat-cepat minta maaf. Fatimahuz Zahra pegang tangan Sayyidina Ali, minta maaf. Sayyidina Ali diam je. Fatimahuz Zahra nak pujuk Sayyidina Ali, mula pusing jasad Sayyidina Ali. Sebanyak lebih kurang 72 pusingan. Pusing tu, sambil pusing tu sebut, maafkan saya Bang Li, maafkan saya Bang Li. Nak sebutnya minta maaf. 72 kali pusing. Kalau kita tak sampai 72 kali. Kita ni 3 kali je pusing. Pusing 3 kali, menyampah aku orang tua ni. Tua-tua pun mengajuk lagi. Kita jadi demikian. Ya pedulilah kita sebut demikian. Yang Fatimah 72 kali pusing. Dah 72 kali tu Sayyidina Ali diam juga. Turun Fatimah daripada rumah. Dalam keadaan menangis. Balik ke rumah Rasulullah. Balik-balik sampai-sampai Rasulullah tengok Fatimah. Satu-satu anak yang masih lagi ada. Anak perempuan yang lain dah meninggal dunia. Zainab, Ruqayyah, semua meninggal dunia awal. Dibandingkan dengan Fatimah ni. Sayang pada Fatimah ni. Ambil kain redak ni. Hampa kain serban tu. Duduk atas tersebut. Suruh duduk. Bila duduk saja, cerita pada aku, wahai Fatimah. Apa yang sedang berlaku dalam hidup kamu, wahai Fatimah? Fatimah cerita sambil menangis tu. Rasulullah dengar je, Rasulullah tarik balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik balik kain redak tadi. Rasulullah kata, balik kamu wahai Fatimah. Kalau sekiranya kamu meninggal dunia di saat mana suami kamu tak redha pada kamu, aku Muhammad Rasulullah tidak akan mensalatkan jenazah kamu wahai Fatimah. Nak sebutnya besar dalam hidup kita. Minta ampun sepanjang masa. Minta ampun pada Allah. Minta ampun dengan pasangan hidup kita. Dalam hidup kita ni, tiap-tiap hari minta ampun bang. Saya terhangit sikit hari ni. Terhangit masak dia panggil. Saya banyak sangat hari ni. Yang setiap hari ni minta ampun dan minta ampun dengan Allah dan minta ampun dengan suami agar kita dapat keredaan dalam hidup kita. 2. Yang ketiga yang kita kena jaga sangat, pastikan kita sentiasa berilmu. Menambahkan ilmu.
Dalam hidup kita, kalau kita nak dapat syurga, mesti belajar sepanjang masa. Jangan malas untuk belajar. Ilmu apa yang kena belajar? Ilmu Al-Quran. Al-Quran belajar. Ibu-ibu, kalian jangan tak belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ilmu paling asas. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Jangan sampai tergagap-gagap dalam hidup kita dengan Al-Quran. Al-Quran ilmu yang paling asas dalam hidup. Tak belajar yang lain pun tak apalah. Belajar Al-Quran. Al-Quran, kita kata tak sempat ustaz. Saya gaya-gaya saya ni tak sempat dah nak belajar ni. Saya ni gaya. Pastikan 3 surah ini kita belajar. Sayyidina Umar sebut, ajarilah perempuan-perempuan Islam dengan 3 surah. Yang pertama, surah An-Nisa. Ini belajar surah An-Nisa. Belajar sama ada baca, memahami, ataupun kita beramal dengan surah An-Nisa. Kerana dalam Al-Quran Karim, Allah muliakan orang perempuan dengan surah An-Nisa. Allah tak buat orang surah Ar-Rijal, orang lelaki tadi. Allah jadikan surah An-Nisa. Nak sebutnya mulianya orang perempuan. Yang kedua, pada kita belajar apa dia? Surah An-Nur. Surah An-Nur. Belajar orang perempuan. Jangan tak belajar surah An-Nur. Belajar tafsir surah An-Nur. Kemudian yang ketiga, ajarilah perempuan Islam itu dengan surah At-Taubah. Surah Al-Ahzab. Minta maaf. Surah Al-Ahzab. 3 surah ni orang perempuan mesti belajar dalam hidup. Surah Al-Ahzab, dia mengerti bagaimana kedudukan dia sebagai seorang isteri dan bagaimana untuk dia menjadikan hidup dia berjemaah dalam kehidupannya. Ini besar pelajaran ini. Lepas pada kita belajar Al-Quran, dah belajar dah 3 surah ni. Belajar 3 surah. Saya harap masjid ni bolehlah ajar tafsir surah Al-Ahzab, tafsir surah An-Nur, tafsir surah An-Nisa. 3 surah ni belajar di kalangan orang perempuan. Sebelum kita menghadap depan Allah. Kalau boleh hafal 3 surah ini. Kemudian belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dalam hidup kita terhadap hadis Rasulullah. Paling tak sempat hadis 40. Cukuplah memadai dengan hadis 40 untuk melayari perjalanan hidup kita sebagai seorang muslimah. 40 hadis Rasulullah. Takkanlah 40 hadis ni pun tak boleh kita nak belajar pada diri kita. Nak belajar hadis sahih Bukhari besar sangat. Nak belajar hadis-hadis yang lain payah sangat. Jadi kita ambil 40 hadis tu pun sebelum kita menghadap depan Allah ni kita belajar. Dalam hidup kita nya, suasana kita belajar dan belajar ini sentiasa ada dalam hidup kita. Menambahkan ilmu. Menambahkan ilmu ni menjadi tanggungjawab dalam kehidupan setiap di kalangan kita. 3. Yang keempat dalam hidup untuk menjadikan kita ahli syurga Allah. Yang keempat, pastikan setiap apa yang kita buat ini diberkati di sisi Allah. Biar berkat. Siapa yang nak dapatkan syurga Allah, amalan dia mesti jadi berkat. Keberkatan dalam kehidupan. Biar berkat pada diri kita. Berkat ni maksudnya apa dia berkat? Dalam hidup kita ni, rumah tangga biar berkat. Makan minum kita biar berkat. Kemudian segala benda yang kita buat biar berkat. Setiap kali mana kita solat subuh, dalam doa solat subuh tu, doa kunut tu kita sebut, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami setiap apa yang kamu kurniakan pada kami. Berkat ni apa dia? Satu yang sikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Kita rasa tu lain. Sesuatu yang sukar tapi dirasakan senang. Suatu yang dalam hidup kita panjang tetapi dirasakan pendek. Tanda berkat. Ini berkat. Dalam hidup kita ni biar berkat. Berkat ni sumber daripada mana? Sumber daripada individu yang berkat. Siapa dia individu berkat? Rasulullah. Siapa dia berkat lagi? Suami kita, anak-anak kita. Ni individu, mak ayah kita. Individu yang diberkati dalam hidup. Ni dalam hidup. Sumber keberkatan daripada mana? Daripada tempat yang berkat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Ni 3 tempat yang berkat dan masjid-masjid yang berkat. Tempat yang berkat. Kadang-kadang tidak disumberkan orang, tidak disumberkan tempat, tetapi disumberkan masa. Masa yang berkat. Masa yang berkat bila? Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Bila lagi masa yang berkat? Sebelum subuh, tasahharu,
bitamratin. Rasulullah sebut bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma, fa innaha barakah, kerana di sana ada keberkatan. Berkat dalam hidup kita. Berkat yang ada ni akan terhapus dalam hidup dengan satu benda je. Satu benda je. Apa dia? Buat maksiat. Kalau mana kalian buat maksiat, hilang berkat. Hilang terus berkat. Rumah tangga yang kita buat maksiat di dalam rumah tangga kita, tak berkat terus. Hidup kita yang kita buat maksiat, tak berkat terus. Tak berkat terus. Naik atas kereta, kita baca doa. Elok dah kita baca doa, kemudian berkatlah perjalanan kita. Tapi kita pasang radio muzik-muzik pula, misalnya contoh. Pasang, hilang terus berkat. Dia akan hilang keberkatan dengan kemaksiatan. Jangan buat maksiat. Dalam hidup kita, usahalah pada diri kita jangan buat maksiat. 4. Yang kelima, dalam kehidupan kita ni, nak dapatkan yang disebut dengan, dalam hidup kita nak suruh kita dapat yang disebut dengan syurga Allah, pastikan kematian kita dengan husnul khatimah. Kemuncak dipanggil. Sebelum nak sebutnya, yang dalam hidup kita ni, segala benda yang kita buat, biar kita dapatkan kemuncak hidup kita, husnul khatimah. Kematian yang husnul khatimah. Segala benda yang kita buat ni, kita dapatkan yang demikian. Dan akhir sekali, yang keenam, ialah biar kita dapat keikhlasan dalam setiap amalan. Ikhlas dalam amalan kita. Jangan banyak berkira-kira dengan kehidupan kita ini. Bahkan kita banyakkan dalam hidup kita, lillah, lillah, lillah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Saya rasa sekadar inilah. Lebih kurang sejam saya bercakap ni. Saya dah kira masing-masing dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dan kerahmatan dalam pada saat yang baik ini. Saya dah rengkah-rengkahkan hujung tersebut. Poin-poin, mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada pagi yang baik ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan kita dapat peluang yang demikian di sisi Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita ini. Saya nak bukalah sikit masa peluang untuk nak sesi soal jawab. Kalau ada jemaah-jemaah nak tanya soalan, saya nak jawablah sikit pertanyaan-pertanyaan jemaah sekalian. Silakan. Ya. Yeah. Tanda saya sebut tadi, kita buat amalan-amalan semua 6 tadi. Bila kita dah boleh buat 6 amalan tadi, itu tanda-tanda kita menjadi ahli syurga Allah di dunia ini. Dan kita boleh buat 6 perkara tadi. Di dunia ni lagi Allah dah tunjuk dah kita ni ahli syurga. Maknanya kita sedang berusaha terhadap 6 perkara tadi. Termasuk dengan keikhlasan, kita sentiasa menuntut ilmu. Ni tanda-tanda ahli syurga. Dan berbanggalah saya sebut, ibu-ibu yang datang majlis ilmu ni, rasa banggalah kita. Alhamdulillah Allah campakkan dalam hati aku nak datang ke majlis ilmu ini. Tak ramai orang boleh datang sebegini. Ramai mana orang di kalangan kita, dia tak boleh datang pun. Dia tahu ada majlis ilmu. Kita tanya dia, tak datang ke? Tak. Kenapa tak datang? Belum dapat hidayah, dia sebut. Senang je dia sebut. Habis tu, macam mana kamu tak nak datang ke? Tak. Kirim salam je lah ke ustaz tu, dia sebut. Dia sebut demikian. Rasa nak pelepuk-pelepuk je atas muka dia. Ini ada orang yang jenis demikian. Kita ni, bila kita diberi peluang sebegini, syukur pada Allah. Tambah-tambah sekarang ni kan, orang di Shah Alam, orang di Selangor, orang di Kuala Lumpur, semua tak boleh datang majlis sebegini. Kita ni, alhamdulillah dapat majlis-majlis ilmu sebegini. Dan bila berlaku PKPB, sebelum daripada ni kan, berlaku PKP di kalangan kita, tak ada. Kita rasa kosong je. Kosong je jiwa kita. Bila kita tak belajar. Tapi bila kita belajar, kita akan rasa nikmatnya dalam hidup kita. Sekarang kita tak rasa. Tapi bila kita dah tak ada sikit, dia akan dirasai dalam hidup kita. Masjid ni pun akan rasa sunyi, kosong dan hambar bila kita tidak hadir di majlis-majlis sebegini. Silakan. Ya. Ya. Apa hukum suami yang tak mengampunkan dosa isteri, tiba-tiba dia meninggal? Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Dia panggil, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Dia tak buat khianat pada orang lain, tapi dia buat khianat pada diri dia sendiri. Sebab bila dia meninggal dunia dalam keadaan dia berdendam,
dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak reda, dia selesai ke di akhirat nanti? Tak selesai. Dia kena cari juga isteri dia. Soal betul tak betul ni di atas interpretasi kita. Kita rasa suami dia rasa dia betul, isteri dia rasa dia betul, lalu saling tak nak maaf. Katakanlah demikian. Habis tu bila dia nak minta maaf, nanti menghadap depan Allah. Allah yang tentukan. Di waktu mana orang lain semua dah masuk syurga, tiba-tiba kita masih lagi bertengkar di akhirat Allah. Logik tak logik? Tak logik langsung. Pilihan kita di antara pilihan berdendam dengan memaaf, pilihlah untuk memaaf. Untuk cara demikian, pilihlah kirim salam pada suami yang pendendam demikian. Rugi je dalam hidup kita. Kita ni kan, kalau orang buat khianat pada kita, cara kita macam mana? Katakanlah ada orang buat khianat, yang buat kejam, zalim pada kita, maafkanlah lebih baik daripada kita berdendam. Macam kita datang masjid begini kan, turun-turun hilang kasut kita. Kasut baru beli. Misal contoh, slipper kita baru kita pun cari-cari tak jumpa. Akhir kita cekak pinggang. Menatang mana curi slipper? Kita sebut demikian. Aku tak halal dunia akhirat. Dunia akhirat tak berat, 7 keturunan disambung lagi. Nak sebutnya dendam sungguh dia ni. Di akhirat nanti dia boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Di akhirat nanti orang lain semua dah masuk syurga. Dia duduk menunggu. Tunggu apa? Tunggu slipper tak sampai. Maknanya rugi je dalam hidup dia. Jadi kalau kita jadi siapa pun kita, kalaulah ada di kalangan kita buat khianat, buat zalim, maafkanlah lebih baik. Tak adalah orang yang paling pemaaf di atas dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan, Abu Sufyan apa yang tak buat pada Rasulullah? Mengepalai tentera lawan Rasulullah. Mengepalai bala tentera lawan Rasulullah. Akhirnya bersama dengan Rasulullah. Muawiyah yang lawan Rasulullah pada satu ketika zaman jahiliyah. Kemudian bila mengenali Rasulullah, menjadi penulis wahyu Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, orang yang memang dia nak bunuh Rasulullah, jalan nak bunuh dah Rasulullah. Tapi sekarang kat mana Sayyidina Umar? Di sebelah Rasulullah. Nak sebutnya orang yang begitu besar dendam, khianat, jahat, tapi bila mengenali Rasulullah, dimaafkan segala benda tersebut, lalu Allah naikkan darjat dalam. Rugi je kita menjadi seorang pendendam. Silakan. Banyak sangat. Ya. Kalau lepas hati sakit, hutang ni banyak sangat. Macam mana nak buat? Biarlah sakit sekejap hati kita atas dunia, lepas juga. Lagi pun kalau kita tak lepas, tak dapat pun. Tak dapat pun. Baik lepas. Daripada kita, katakanlah kita kata hutang. Bila orang berhutang dengan kita 10,000 lah, misal contoh, banyak ni 10,000 ni dalam hidup kita. Nak dapatkan 10,000 ni 10 bulan kita kerja, misal contohnya. Tiba-tiba kita kata aku tak maaf dia ni, dunia akhirat. Benda apa kita dapat? Duit itu dapat tak? Tak dapat juga. Lepas tu, daripada kita tak dapat duit, biar kita dapat pahala. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.